A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sama-sama lagi dalam sesi tafsir ringkas bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama dalam muka 387 insya-Allah, daripada surah Al-Qasas, masih lagi surah Al-Qasas pada juz yang ke-20, dan hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama pada kita akan melihat sambungan daripada kisah Nabi Musa AS. Jadi sebagaimana maklum bahawa surah Al-Qasas ini kebanyakannya, majoritinya adalah menceritakan tentang kisah Nabi Musa AS. Tak banyak kisah-kisah lain. Jadi kita akan melihat bagaimana Nabi Musa AS daripada kecil. Jadi kita lihat sebelum daripada ni, bagaimana dia diletakkan oleh ibunya di dalam peti. Minta maaf, suara tak keluar. Jadi kita dah sampai sekarang ni pada kisah Nabi Musa AS telah diletakkan oleh ibunya di dalam peti, kemudian diletakkan di dalam sungai Nil, kemudian ianya hanyut, kemudian ianya diambil oleh tentera-tentera Firaun, sebagaimana yang bahagian daripada para ulama. Kemudian isteri Firaun, iaitu Asia, telah melihat kepada Nabi Musa AS dan merasai cinta kepada Nabi Musa. Kemudian dia menangis, dia tidak mau menyusu kepada orang lain. Kemudian sampailah kepada tahap kakak Nabi Musa AS telah mencadangkan bahawa dia ada orang yang boleh menyusukan, iaitu ibunya sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah kembalikan Nabi Musa daripada istana kepada rumah Nabi Musa semula. Sebentar ya. Jadi sampai sekarang cerita kita ialah pada Nabi Musa ni telah besar dalam istana Firaun, dikira sebagai anak angkatlah kepada Firaun. Jadi apa cerita dia pada ayat yang ke-14 pada kali ini ialah auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzi. Ayat ini menceritakan tentang, iaitu Nabi Musa telah sampai kepada asyuddahu. Asyuddahu ni artinya ialah kuat, tubuh badan yang kuat, umur yang kuat, gitu kan. Dan dikatakan oleh tafsir Jalalain, dikata umur Nabi Musa yang dikatakan asyuddahu kat sini ialah, iaitu umurnya ialah 30 tahun. Kemudian itu disebutkan lagi wastawa ni artinya ialah stabil, macam mantap kan. Yang tadi tu kata asyuddahu tu ialah dari segi badan. Kemudian yang kedua wastawa tu menurut sebagian ulama tafsir adalah dari segi akalnya. Jadi kita ada sekarang Nabi Musa telah sampai kepada tahap okey, iaitu 30 tahun, dan dikata wastawa, kata tafsir Jalalain ialah 40 tahun. Jadi kita ada sekarang ni umur Nabi Musa dikatakan di antara 30 hingga 40 tahun lah pada masa tu, iaitu asyuddahu wastawa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai kepada umur macam ni, atainahu hukman wa ilma, Allah Taala telah berikan kepadanya hukman wa ilma. Hukman ni ialah hikmah. Hikmah ni ialah dapat membuat satu keputusan yang baik, dan juga ilman ni ialah iaitu mempunyai satu ilmu. Dikatakan satu ilmu ni ialah artinya ialah dikatakan fiqhan, dikata sini. Fiqhan ni ialah kefahaman fid din qabla an yab'atha nabiyyan. Sebelum daripada Allah Taala utuskan dia menjadi nabi, dia telah mempunyai satu kefahaman yang baik
dalam isu-isu yang maknanya dia tahu, rasa macam dia boleh rasa ini adalah benda baik, ini adalah benda tak baik. Itu dari segi ni. Tapi ada menurut pendapat ulama lain yang mengatakan bahawa hukman kat sini ialah kenabian. Tetapi menurut daripada kebanyakan ni lah, dia belum lagi menjadi nabi sebenarnya. Dia hanya mendapat satu kepandaian di dalam kehidupan. Minta maaf, hari ni banyak minum hari ni. Sebab suara tak nak keluar. Okey. Kemudian wa kadzalika najzil muhsinin. Ayat yang terakhir tu ialah sebenarnya adalah satu prinsip ataupun satu undang-undang, kita kata satu sunnatullah. Iaitu dikatakan apa? Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah Allah Taala kata kami membalas kepada orang-orang yang muhsin. Muhsin ni ialah apa ni? Orang-orang yang baik. Dalam jalan lain dia kata muhsin li anfusihim, iaitu baik kepada dirinya. Baik kepada mana dia tak buat benda-benda jahat, dia tak buat dalam kehidupan dia. So Nabi Musa ni memang terkenal lah seorang yang baik, sehinggalah apa yang berlaku selepas daripada ni. Iaitu apa? Ayat yang ke-15 diceritakan wa dakhalal madinata ala hina ghaflatin min ahliha. Dia masuk ke dalam kota pada masa itu ialah kota Negeri Mesir. Ala hina ghaflatin min ahliha, ketika orang-orang tidak sedar. Itu terjemahan biasa lah. Maknanya orang tak sedar dia, apa maksud dia? Iaitu bagaimana cerita dia ni? Dia katakan bahawa Nabi Musa ni dia keluar daripada negeri Mesir oleh kerana sebab-sebab yang tertentulah. Kemudian dia masuk balik. Dia bukan pergi jauh, tapi maknanya dia pergi kepada luar kota. Kemudian dia masuk balik ke dalam kota itu pada satu masa yang tertentu. Kemudian, dan pada masa tu ialah masa dikatakan ialah masa tengah hari. Tengah hari, sebab tu dia kata hina ghaflatin min ahliha, ketika orang tidak sedar. Apa maksud orang tidak sedar kat sini? Iaitu dikatakan waktu qailulah, dia kata, iaitu waktu tengah hari. Jadi pada masa tu kalau tengah hari ni, ketika itu panas, maka orang biasa akan berdiam dalam rumah, orang duduk dalam rumah pada tengah hari. Dan pada masa itulah Nabi Musa masuk ke dalam kota, jadi orang tak ada. Fawajada, tetapi ketika masa orang tak ada tu, fawajada fiha rajulaini yaqtatilan, pada masa tu dia tengok ada dua orang sedang bergaduh. Haza min syi'atihi, satu orang yang bergaduh tu ialah daripada syi'atihi. Syi'atihi tu maksudnya orang daripada Bani Israel, iaitu kaum dia lah. Jadi pada masa tu boleh beza di antara orang yang Bani Israel dengan orang Qibti. Qibti tu adalah orang asal yang tinggal di negeri Mesir, iaitu kumpulan Firaun. Jadi Qibti ni sampai sekarang pun di Mesir ni masih lagi dipanggil sebagai orang Qibti, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Coptic. Coptic ni kalau sekarang ni di Mesir ialah orang Kristian, iaitu dikira sebagai macam penduduk asal Mesir lah. Tapi taklah sekarang ni berbeza sikit istilah dia. Kalau Coptic tu maknanya Kristian, kalau dulu Qibti. Jadi kalau ada seorang isteri Nabi SAW, nama dia Maryah Al-Qibtiyah. Qibtiyah tu sebab dia ni dihadiahkan, dia ni memang berasal daripada Qibti. Jadi dihadiahkan oleh Raja Mesir Muqaykis kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi itu orang asal Mesir, dia panggil dia Qibti. Jadi pada masa tu jadi ada dua bangsa lah yang besar di Mesir ni, iaitu yang pertama ialah Qibti, yang kedua ialah Israeli. Israeli ialah bangsa yang keturunan daripada Nabi Yaqub alaihi salam, yang datang bersama dengan Nabi Yusuf AS ke negeri Mesir dan menetap negeri Mesir, kemudian menjadi ramai. Dan dikatakan sebagai pada masa tu keturunannya ialah 6 ataupun 7 keturunan dah apabila tiba zaman Nabi Musa. Dan dia ni telah diperhambakan. Jadi ceritanya yang berlaku ni ialah pergaduhan ni berlaku kerana apa? Pergaduhan di antara dua orang yang Nabi Musa tengok ni, iaitu yang kerana dikatakan dalam tafsir sebutkan, iaitu yang Qibti ni orang Qibti ni dia telah memaksa kepada orang Israel ini untuk mengangkat sesuatu, mengangkat kayu, dia kata mengangkat kayu untuk dibawa ke dapur istana Firaun. Tapi dia ni enggan. Jadi seolah dipaksa, jadi dia tak mahu buat. Jadi sebab itulah berlakulah pergaduhan. Pada masa itu tiba-tiba Nabi Musa datang. Jadi itulah dia kata yang ditihak oleh Nabi Musa, wa hadza min aduwwi. Jadi disebutkan perkataan aduwwi, iaitu musuh kepada Jadi memang pada masa itu memang seolah macam bermusuh lah, dipendamkan dalam hati kan, walau nampak macam zahir ni macam okey. Fastaghasahu allazi min syi'atihi. Jadi orang yang ni yang katakan Israel ni minta tolong, hai Musa macam tu kan, alal ladzi min aduwihi, untuk melawan melawan kepada orang Qibti ni. Jadi fawakazahu ni makna tumbuk. Tumbuk dengan sepenuh ni lah kan, genggaman ini kata itu maksud wakaza.
Wakaza bukan wakaza itu. Jadi wakazahu, maka Nabi Musa telah menumbuk dia. Faqada alaihi. Jadi Musa ni, Nabi Musa AS ni memang terkenal dengan orang yang memang kuat, memang tubuh dia sedap, dia mantap kan. Jadi dia tumbuk sekali, apa kan, faqada alaihi, terus mati. Jadi ini qada ni, maksudnya qada ni kalau ikutnya ialah menyelesaikan, melaksanakan. Tapi kalau qada bila tumbuk, artinya ialah mati terus. Faqada alaihi. Qala hadza min amali syaitan. Tiba-tiba Nabi Musa AS terus merasai apa? Menyesal di atas perbuatan dia. Ini makna yang dikatakan sebagai apa ni, Nabi Musa ni telah bagus kan, dia wastawa. Bila dia buat salah ni kan, sebab dia dalam cerita ni ialah apa yang berlaku ni, dia tidak berniat untuk membunuh, dia hanya untuk membelasah sikit kan, tiba-tiba mati. Jadi hebat sangat dia punya ni kan, tangan dia ni. Jadi bila dia menyesal, nadima, dia pun kata qala haza min amali syaitan, ini adalah daripada kerja syaitan. Sebab apa? Dia tidak berniat untuk bunuh. Innahu aduwwum mudhillum mubin. Jadi Nabi Musa rasa ini syaitan ini memang jahat lah, penyesat lah, menyatakan aduwun, musuh, mudhillun, memang penyesat. Seterusnya cerita apa? Jadi Nabi Musa terus lagi, itu dah nombor satu, dia menyesal lagi. Dia kata qala rabbi inni zalamtu nafsi. Dia macam blame himself kan. Dia rasa bahawa tak patutlah dia buat macam ni. Jadi dia kata apa? Ya Tuhanku, aku menzalimi diri aku sendiri. Faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Faghfaralah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Taala telah ampunkan dia. Sebab apa? Jadi kisah kat sini ialah bukan Nabi Musa tu berniat untuk membunuh orang tu. Jadi oleh kerana itulah hukum dekat sini kan, kalau seorang tu buat satu kesalahan, bukan dia berniat nak buat benda tu, maka tidak salah kan. Tidak salah maknanya dia meminta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dia kan. Tapi kalau dari segi hukuman, kalau dalam Islam kita, kalau dari segi hukuman, maknanya kalau orang tu membunuh orang, maka akan ditetapkan juga dijatuhkan hukuman, tapi tidak jatuhkan hukuman mati. Sebab apa? Orang tu dianggap tak bersalah, dan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dianggap sebagai bersalah. Kerana apa? Dia tidak ada niat untuk membunuh orang tu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Taala sebutkan sifat dia, ialah Allah Taala ni ialah ghafur dan juga rahim. Allah Taala ni sangat pengampun dan juga sangat menyayangi hamba-hambanya. Seterusnya ialah apa lagi? Maknanya kita tengok baca kan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Nabi Musa masih lagi kuat kan perasaan ni. Sampai 3 ayat kita tengok dekat sini kan, bahawa Nabi Musa ni sampai sanggup bersungguh-sungguh untuk rasa menyesal tu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada orang tanyalah, kata macam mana Nabi Musa ni, dia belum lagi dapat wahyu, dia belum lagi menjadi nabi, bagaimana dia dah menyesal ni? Jadi kita tahu kat sini kan, dia adalah salah seorang daripada Bani Israel. Dan Bani Israel ni ialah telah mendapat Islam ni, iaitu melalui Nabi Yusuf AS, Nabi Yaqub AS. Jadi semua tu sebenarnya dah Islam lah. Jadi ajaran mengenai Allah, mengenai Tuhan, mengenai apa ni, semua memang dianuti. Cuma penyelewengan yang berlaku tu, itu memang berlaku. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala utuskan balik Nabi Musa nanti untuk menyelamatkan lah, untuk membawa balik peranan, memberi balik peranan apa dia, peranan Bani Israel ni kan, iaitu Allah, umat yang dipilih pada masa tu, bukan masa sekarang okey. Jadi dia berkata lagi, Nabi Musa rasa sedih lagi. Dia kata apa? Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, dia kata, dengan apa yang engkau beri pada aku. Apa kau beri pada aku ni? Memelihara aku, menghidupkan aku daripada kecil kan, menjadikan aku ni duduk dalam istana Firaun, makan sedap-sedap kan, dan kemudian memberikan dia kekuatan maknanya dia boleh tumbuk tu sampai mati tu kan, orang tu kan, maknanya kekuatan sungguh tu hebat tu kan. Jadi dia kata falan akuna zahiran lil mujrimin. Jadi dia kata janganlah aku ini, jadi dia minta kepada Allah Ta'ala, dengan apa nikmat yang kau beri ni, janganlah jadikan aku ini orang-orang yang akan menjadi penyokong kepada orang yang bersalah. Mujrimin tu orang jahat, zahiran tu ialah penyokong, supporter kepada orang yang jahat. Jadi ini doa ni adalah jugalah kepada kita lah kan, juga kita kena sedar juga kan, kadang-kadang Allah Ta'ala beri pada kita ni nikmat nikmat ni macam-macam. Kadang-kadang kita ni cerdik, kadang-kadang kita ni boleh tumbuh orang, body bagus, kadang-kadang kita ni kan. Jadi dengan kekuatan yang ada pada kita, yang Allah Ta'ala beri pada kita, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya jangan jadikan kita ni orang-orang yang akan menjadi pembantu dengan kehebatan yang ada pada kita tu kepada benda-benda yang tak elok. Dia boleh jadi macam-macam dengan kekuatan ni kan, dengan keilmuan ni kita bantu orang tak elok juga, kita sokong orang tak elok, kita sokong benda yang tak betul dengan ilmu kita tu. Jadi orang yang
tengok ni kadang-kadang kata, oh dia tu pun ada ilmu, dia pun ada hebat, dia selebriti dan sebagainya, dia sokong benda ni. Jadi kita pun kena sokong jugalah. Takkan dia tu salah. Jadi benda tu adalah kena jaga-jagakan. Sebab kalau orang yang ada kenikmatan ini, biasanya dia akan boleh gunakan kenikmatan dia. Jadi jangan gunakan kenikmatan yang Allah Ta'ala beri pada kita pada benda-benda yang menyokong pada benda-benda yang tak elok. Seterusnya, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Jadi Nabi Musa ni pun takutlah. Jadi jadilah dia di fil Madinah, di negeri Mesir itu, khaifan, dalam keadaan takut, yataraqqab, mengintai-ngintai. Mengintai-ngintai apa dia tengok lah. Jadi maknanya takut sebab apa? Takut dia dah bunuh orang. Dia takut orang akan tahu kan. Orang akan cari dia. Jadi macam seolah macam wanted ni. Sebab apa? Ada seorang ni dah mati ni. Seorang rakyat Mesir ni dah mati. Jadi siapa pembunuh dia? Yang tahu pembunuh dia sekarang siapa? Iaitu tadi tu. Yang tengok tadi kan. Sebab orang lain semua tak ada pada masa tu. Jadi Nabi Musa ni dalam keadaan takut. Khaifan yataraqqab, mengintai-ngintai. Fa izal ladzi istansarahu bil amsi. Jadi pada dalam keadaan dia ketika tu kan. Ni cerita esok pula. Esok. Jadi dia pun berjalan-jalan dah kena takut tu. Tiba-tiba dia kata, yes, fa izal ladzi, tiba-tiba orang yang kemarin tu, yang minta tolong itu, iaitu apa? Israeli juga tu. Orang yang dibunuh depan orang tu, tiba-tiba yastasrikhu. Yastasrikhu ni maknanya minta tolong lagi. Musa. Dia tahulah, tengok kan kemarin kan Nabi Musa ni hebat kan. Jadi dia pun minta tolong lagi. Minta tolong sini ceritanya ialah dia bergaduh lagi dengan orang lain pula. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kata Nabi Musa pada masa tu, iaitu dia kata engkau ni. Jadi kalau ikut kata-kata ni ialah kata-kata kepada Israel itu. Orang Bani Israel itu kan, yang dia bunuh depan dia kemarin. Jadi dia kata innaka laghawiyyun mubin. Engkau ni memang orang yang sesat sungguhnya. Memang clear kau ni sesat kata. Jadi kalau ikutnya dia blame lah orang tu kan, dia marah orang tu kan dah. Kau ni memang sesat ni. Tapi sekarang kami minta tolong. Tapi lepas daripada cerita tu, ayat yang ke-19 kita baca sekarang ni, falamma an arada an yabtisha billazi huwa aduwwun lahumma. Tiba-tiba maknanya kita baca kisah ni, tiba-tiba dia nak pukul pula. Tadi dah dia kata kepada orang tu kau ni sesat kan. Jadi Nabi Musa ni ketika dia nak pukul dia nak pukul ni. Jadi kita pelik juga kadang-kadang kan, kenapa pula tadi dia kata kau ni sesat, tiba-tiba dia kata tiba-tiba dia nak pukul pula yang Kipti tu, orang Mesir tu kan, orang asal Mesir tu. Jadi di sini ada banyak pendapat ulama sikitlah dalam keadaan apakah sebenarnya suasana ni. Suasana jadi dikatakan ada dua pendapat ulama yang besar kat sini. Nanti kita akan tengok kan selepas daripada ni, iaitu apa? Qala ya Musa, berkatalah dia, wahai Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Hai Musa, adakah kau nak bunuh aku sebagaimana kau nak bunuh orang yang kemarin tu? Jadi bagaimana pula orang tu tahu? Jadi kata-kata siapakah sebenarnya benda ni? Adakah kau nak bunuh aku pula macam kau bunuh orang semalam tu? Ini kata-kata siapa sebenarnya? Jadi ada dua pendapat ulama kat sini, dua pendapat ahli tafsir. Satu ahli tafsir mengatakan bahawa yang mengatakan kata-kata ini ialah orang Kipti tu. Jadi orang Kipti tu rupanya dah tahulah bahawa Musa yang membunuh yang kemarin tu. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah apa? Yang berkata tu ialah apa? Orang Israeli tu. Orang yang daripada kaum Nabi Musa tu. Dia yang berkata. Dia kata kau nak bunuh aku. Macam mana pula dia nak berkata? Seolah-olah macam Nabi Musa ni nak bunuh dia pula. Gitu kan dalam. Jadi pendapat yang kedua ni, jadi ada pendapatlah di kalangan ulama seperti Ar-Razi, seperti Al-Qurtubi dan lain-lain kan, yang mengatakan yang lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ni. Tapi tak apa kita. Jadi kesimpulannya ada dua pendapat ulama kat sini. Yang berkata tu, yang pertama ialah orang-orang Kipti, iaitu orang Mesir, dan pendapat yang kedua mengatakan bahawa yang berkata tu ialah orang Israeli tu. Dia kata sebab apa? Hanya dia saja yang tahu bahawa Musa lah kemarin tu yang membunuh depan-depan dia tu kan. Jadi sekarang ini kenapa pula dia yang berkata? Soalan dia. Jadi ulama tafsir mengatakan gini, dia kata ketika Nabi Musa tu dia kata dia nak bunuh orang tu, tapi sebenarnya bukan nak tumbuk, dia nak tumbuk orang Kipti tu, orang Mesir tu. Tapi dia nak tumbuk ni pula ni. Sebab apa? Berdasarkan kepada kata-kata ni pada ayat yang ke-18. Sebab dia kata innaka laghawiyyun tu, kau ni penyesat ni. Jadi macam nak tumbuk orang tu, tiba-tiba tumbuk kau, gitulah macam tu kan. Jadi dia kata kau nak tumbuk aku, kau nak bunuh aku macam kau bunuh semalam.
Jadi pada masa tu pada masa itulah dia kata orang Kipti tadi terdengar lah. Orang Mesir tadi terdengar, oh maknanya kemarin Musa lah yang membunuh orang yang mati tu, gitu kan. Jadi tersebarlah cerita tu. Itu cerita pendapat yang kedua lah. Jadi ada ulama tafsir cenderung kepada pendapat yang kedua ni. Jadi okey, kita kata lagi kan, dia kata in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi, in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Jadi kata-kata ni macam kata-kata orang beriman ya kan. Jadi sebab itulah ulama tadi cenderung kepada pendapat yang kedua. Dia kata kamu ni nak jadi kamu ni tak lain nak jadi orang-orang yang apa ni kan, yang menjadi yang kejam lah. Jabbaran ni maknanya bermahaja leli atas muka bumi ni, nak tumbuk-tumbuk, nak bunuh orang berkata-kata ni. Wa ma turidu illa an takuna minal muslihin. Kamu ni tak nak jadi orang baik. Sepatutnya kamu ni jadi orang baik, betul kan? Jadi orang baik, maknanya orang mendamaikan di kalangan manusia ni. Kalau orang bergaduh, tiba-tiba kau nak bunuh aku. Jadi tak apalah kita kan, mana-mana pendapat tu kan adalah pendapat-pendapat di kalangan ulama tafsir. Jadi kita tak kisah kita nak pakai mana satu pun, sama ada kata orang ni ke kan. Tapi dengan tafsir yang betul lah, insya-Allah ya. Jadi cerita seterusnya ialah apa yang berlaku, ialah waja'a rajulun min aqsa. Jadi pada masa tu Nabi Musa pun takutlah. Takut sebab apa? Sebab cerita dia kan tersebar dah. Sebab pun Israeli tu cakap tadi, ataupun Kipti tu cakap. Maknanya Kipti, kalau Kipti tu cakap, orang Mesir tu cakap, maknanya semua cerita dah tahulah rupanya Nabi Musa lah pembunuh. Kalau lah Israeli tu cakap sekarang ni, yang depan dia tu Kipti tu dah dengar sekarang ni, oh kau lah semalam bunuh. Jadi maknanya sekarang cerita tu tersebar. Jadi sebab itulah pada masa tu Nabi Musa pun jadi takut lagi. Lagilah takut. Jadi tiba-tiba pada masa tu datanglah waja'a rajulun min aqsal Madinah, datanglah seorang lelaki daripada keluarga dia sebutkan sini lah, seorang lelaki daripada hujung negeri. Jadi pada masa tu orang tu datang daripada jauh sikit lah kan. Jadi siapakah yang dikatakan rajulun min aqsal Madinah tu? Jadi macam-macam tafsir lah kat sini katanya. Ada yang kata ialah itulah yang disebutkan sebagai dalam ayat yang lain alu Fir'aun. Orang tu adalah daripada keluarga Fir'aun, maknanya orang dalaman istana. Tapi kenapa pula dia ni tahu? Sebab apa? Sebab dikatakan bahawa dia ini telah beriman. Jadi dia lain sikit. Dia bukannya ajaran Fir'aun tu, tapi dia daripada keluarga Fir'aun. Jadi pada masa tu dia beriman senyap-senyapkan. Rajulun min ali Fir'aun. Dia ni, jadi dia ni datang daripada jauh pada masa tu, daripada luar kota sikit. Qala ya Musa. Dia berlari tercungat-cungat. Dia berkata, ya Musa, innal mala' ya'tamiruna bik. Jadi dia kata orang-orang sekarang, orang besar ni dalam istana tu, semua sekarang ni sedang plan untuk apa? Bermusyawarat lah liyaqtuluk, untuk membunuh kamu. Jadi jaga-jagalah, maknanya sekarang ni dah ada keputusan dah. Kau ni masuk dalam senarai orang yang akan dibunuh. Sebab apa? Kau membunuh golongan mereka semalam tu. Fakhruj inni laka minan nasihin. Dia kata keluar sekarang, dia kata. Sebab apa? Aku ni sebenarnya nak bagi nasihat pada kamu. Jadi cerita seterusnya fakharaja minha khaifan yataraqqab. Jadi keluarlah pula. Tadi masuk ke dalam kota. Sekarang ni keluar memang keluar betul-betul lah, takut. Sebab apa? Takut orang akan bunuh dia. Yataraqqab, mengintai-ngintai. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Dia berkata, ya Allah selamatkan aku. Nabi Musa kata selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Jadi apa cerita seterusnya sebenarnya? Sekarang dia nak lari kan, nak lari dah daripada negeri Mesir tu dalam keadaan ketakutan. Untuk cerita seterusnya insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Setakat itu dulu untuk hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.